Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhan nas ittaqullah ahaqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama sekali lagi menunaikan fardu maghrib berjemaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Pentadbir Surau, Yang Mulia Tuan Imam Tuan Bilal, Pengerusi Jawatankuasa Dakwah, ahli-ahli Jawatankuasa Muslimin Muslimat yang dihormati. Dalam sehari dua ni kita diviralkan oleh warganet di media-media sosial, memperkatakan tentang satu fenomena yang berlaku tahun ni 2022 ni, yang disebut sebagai bulan terbesar dan paling terang, ataupun disebut sebagai supermoon. Maka di media sosial ini, warganet ini mereka berbahas tentang fenomena ini, supermoon. Malah juga disebut pada tahun 2022 ini akan berlaku satu lagi fenomena yang disebut sebagai blue moon, dan pada bulan Jun yang akan berlaku gerhana bulan. Perbahasan di media sosial ni seolah-olah digambarkan bahawa kita ni akan berdepan dengan satu malapetaka besar. Malah mereka menyatakan bahawa perkara yang berlaku sebelum ni di bulan 12, bulan Disember yang lalu, iaitu peristiwa banjir besar yang berlaku di negeri Selangor, itu juga dikaitkan dengan ini, peristiwa fenomena-fenomena alam ini. Dan juga kita diviralkan dengan satu video, kononnya berlaku di Malaysia, entah ya entah tidak, kita pun tidak pasti, berlakunya puting beliung yang dikatakan bahawa adalah berpunca daripada fenomena seperti ini. Maka tazkirah saya pada malam ini, kita akan bahaskan, kita lihat masalah fenomena alam seperti supermoon ini. Benarkah dia dari sudut saintifiknya, adakah benar dakwaan-dakwaan seperti ini? Dan yang lebih penting sekali yang nak dibahas pada malam ini, adakah fenomena supermoon ini, bagaimana fenomena supermoon ini daripada perspektif Islam, bagaimanakah kita hendak menangani fenomena alam ini dari sudut agama Islam yang maha suci, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pertamanya, fenomena supermoon ni apa sebenarnya? Supermoon ni
iaitu fenomena bulan tu kelihatan besar dan dia dekat dengan bumi. Dipanggil bulan terbesar dan paling terang. Sebenarnya fenomena ni bukan sesuatu yang ganjil dari sudut astronomi. Kerana supermoon itu dia satu proses bulan mengorbit bumi. Bulan mengorbit bumi. Dan sebagaimana juga bumi mengorbit matahari. Allah jadikan alam ini dalam sistem suria kita ini, tugas bumi dia mesti mengorbit. Dia wajib mengorbit matahari. Menurut ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manakala bulan itu juga dia secara tabiinya dia mesti mengorbit bumi. Cuma yang membedakan antara bulan mengorbit bumi dengan bumi mengorbit matahari itu ada beza dia. Bumi mengorbit matahari dalam bentuk diameter yang tetap. Prof Deng tahu orang engineering dia mengorbit jarinya adalah tetap. Katakanlah jarak di antara bumi dengan bulan, bumi dengan matahari itu katalah 1 juta kilometer. Jadi dia akan mengorbit mengikut laluan dia itu pada jarak yang sama. Sebab itulah mana-mana tamadun dalam dunia yang menjadikan takwim dia, kalender dia itu berasaskan kalender Samsiah, kalender matahari, maka oleh kerana pusingan tu tetap, dia tidak lari, maka perayaan-perayaan berasaskan tahun Masihi akan disambut pada waktu yang tetap. Misalnya Christmas disambut pada 25 Disember setiap tahun, dia tak akan berubah. Iaitu pada musim sejuk. Tetapi sebaliknya bulan ini mengorbit bumi dalam bentuk bujur telur. Itu beza dia, bujur telur. Dia tidak bulat. Sebab tu apabila bulan ini berada pada perigil. Perigil ni dia dekat dengan bumi, maksudnya sisi telur. Jadi kita akan nampak fenomena supermoon, bulan besar. Itu bukanlah suatu benda yang ganjil, sebab dia sentiasa berlaku. Sebaliknya apabila bulan berada di apogee ni di pada jauh di hujung telur, kita akan nampak bulan itu kecil. Cuma kadang-kadang dengan kuasa Allah ini, laluan bulan ni dia mengikut ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan. Kadang-kadang dia berada dekat sangat dengan bumi itu, melebihi 14 darjah. Misalnya tahun 1947 berlaku supermoon yang luar biasa, dia dekat dengan bumi. Dan tahun 2016 dia berlaku sekali lagi. Nampaknya fenomena supermoon ni dia kerap berlaku mutakhir ini. Katanya akan berlaku lagi pada tahun 2022. Secara asasnya fenomena biasa yang sudah berlaku sejak jutaan tahun dahulu. Sebab tu tuan-tuan, takwim Kamariah seperti takwim hijrah kita ni, dia guna berasaskan pusingan bulan mengorbit bumi. Sebab tu Ramadan ni dia jatuh pada musim-musim tertentu. Dia tidak tetap. Misalnya tahun ni kita jangka puasa bulan April. Kita pernah puasa bulan April ni musim bunga lah. Puasa pernah musim panas, musim bulan 6, bulan 7. Puasa pernah jatuh pada bulan sejuk, musim sejuk, bulan 11, bulan 12. Dia sentiasa bertukar. Kenapakah terjadi demikian? Ini hikmah kalau kita nak gali lah. Dari sisi Islam ni kita nak gali ni, mengapakah Allah buat
bulan itu mengorbit bumi secara bujur telur itu dia ada kaitan dengan perubahan musim dalam ibadah. Ya, ibadah tu berubah musim. Dan orang-orang Yahudi yang ahlul kitab dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perubahan musim ni. Kenapa pada hari ini orang Yahudi tak ada puasa Ramadan? Kenapa dia tak berpuasa Ramadan sebagaimana orang Islam berpuasa Ramadan? Sedangkan puasa Ramadan itu sudah difardu ke atas umat-umat terdahulu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan puasa Ramadan ini ke atas kamu sebagaimana diperdukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Ya, ulama tafsir majoritinya menyatakan orang sebelum kamu itu adalah ahlul kitab. Sebab Yahudi ini adalah satu kumpulan, satu umat yang sentiasa meringan-ringankan ibadah. Sebab mereka memilih yang mudah. Bila Ramadan datang pada musim sejuk ni, orang Yahudi suka. Ahlul kitab ni. Sesungguhnya kami, ahlul kitab ini beristiqamah terhadap Ramadan. Sebenarnya mereka suka tu sebab apa? Musim sejuk itu siangnya pendek, malamnya panjang. Jadi puasa sekejap, tak lama. Pukul 4 waktu kita dah boleh buka puasa, boleh icah budu. Tapi bila Ramadan itu datang, musim panas, siang menjadi panjang. Malam jadi pendek. Jadi Yahudi ni dia tak tahan ni puasa siang hari panjang ni. Maka dia kata sesungguhnya kami ahlul kitab tidak boleh istiqamah, dia kata. Jadi mereka menangguhkan Ramadan ni untuk satu tempoh sehingga Ramadan tu datang pada musim sejuk. Berapa tahun nak tunggu tu? 33 tahun nak tunggu berubah tu. Akhirnya hilang begitu aja. Sebab tu hari ni hilang ibadah tu, puasa Ramadan itu. Jadi tuan-tuan, sebagaimana supermoon itu blue moon yang dibahas di media sosial ni, dia sebenarnya blue moon itu adalah bukan bulan tu biru, bukan. Dia blue moon tu dia di perkataan metafora dalam bahasa Inggeris Anglo-Saxon, once is a blue moon. Jadi sebenarnya blue moon tu merujuk kepada bulan mengambang. Ya, bulan mengambang. Tapi oleh kerana tahun Masihi ni dia ada lebih 11 hari. Dia ada lebih hang 11 hari. Kalau mengikut tempoh-tempoh bulan mengambang tu, dia ada lebih hang, maka setiap 2.7 tahun berlaku sekali. Dipanggil bulan mengambang yang jarang dipanggil, itu disebut blue moon. Dan sementara gerhana bulan itu berlaku apabila bulan, bumi dan juga matahari berada dalam satu garis lurus. Ia garis yang sejajar. Sekiranya bulan berada di tengah antara bumi dengan matahari, maka bulan akan menutup matahari. Ditutup matahari, maka hilang cahaya matahari. Sekiranya bumi berada di tengah antara bulan dengan matahari, itu dipanggil gerhana matahari. Sebenarnya tuan-tuan ada banyak lagi sebenarnya fenomena yang berlaku 2022 ni. Antaranya meteor Gemini yang akan berlaku pada 7 hingga 17 Disember. Tahun ni juga akan berlaku. Tuan-tuan boleh buka pintu dah ya, tengok nanti tahit bintang jatuh banyak. Tiap satu malam tu mungkin dalam 3-4 tahit bintang akan jatuh, mungkin lebih. Apabila asteroid ini masuk ke dalam atmosfera, dia akan terbakar. Jadi kita nampaklah tahit bintang tu. Cuma masalah umat Islam ni, kekeliruan umat Islam apabila berlaku peristiwa-peristiwa ini, pertama saya sebut tadi, dalam media sosial ni mereka suka bahaskan benda-benda yang tidak ada asas. Malah mereka mengaitkan dengan kepercayaan yang karut-marut, ya, superstition. Mereka dia bawa benda-benda karut yang sebenarnya sangat berbahaya kepada akidah kita sebagai orang Islam. Ya, saya lihat dalam grup-grup WhatsApp ni ada mereka kata sepatutnya masa berlaku blue moon ni, dia kata orang perempuan tak boleh buat begini.
kita begini tak boleh buat, kena buat gini, kena begini. Ya, macam ahlul kitab lah pula. Ya, menambah-nambah bid'ah. Sedangkan dia tidak ada asas. Malah fenomena meteor Gemini yang dijangka berlaku bulan 12 nanti, tuan-tuan akan tengok nanti orang akan membuat hajat lah. Bila tahi bintang jatuh tu, buat hajat. Yang minta lah tahun ni boleh jodoh. Contohnya tak. Tahun ni jadi kaya ke. Tahun ni minta. Sedangkan tempat kita memohon itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nanti tunggu tahun jatuh tahi bintang. Tetapi itulah ya masyarakat. Bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya Rasulullah apabila timbul benda-benda macam ni? Meskipun dalam hadis tak ada supermoon, blue moon tak ada, tetapi gerhana pernah berlaku. Dan gerhana serta fenomena-fenomena lain ini dia sama saja, fenomena alam. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sewaktu berlaku fenomena alam ni seperti gerhana ini, ya, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan bergegas. Nah, Nabi keluar dengan bergegas dengan menarik jubahnya. Nabi tarik jubah. Seolah-olah Nabi ni cemas. Nabi cemas bila Nabi saksikan peristiwa seperti gerhana ini. Dan baginda menyeru kepada umat manusia as-salatu jami'ah. Dan baginda mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan solat. Jadi kalau berlaku ni, benda-benda macam ni, kalau gerhana, jelas Nabi tunjukkan apa benda? Buat solat sunat gerhana. Afdalnya buat di masjid, di surau kita lah, ataupun di masjid. Kalau buat seorang di rumah boleh, tak boleh, tak ada masalah. Tetapi afdalnya kita melaksanakan secara berjamaah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah selepas mengumpulkan sahabat-sahabatnya, ya, kata Aisyah, fa'adalal qiyam, baginda bertakbir, kemudian membaca surah Fatihah. Dan membaca surah yang panjang dan rakaat kedua panjang tapi tidak sepanjang rakaat yang pertama. Itu Nabi buat. Kemudian Nabi naik ke mimbar dan memberi peringatan dan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Ya, apa yang Nabi kata? Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan tiada kaitan dengan kehidupan seseorang ataupun kematian seseorang. Very clear Nabi sebut dalam khutbah. Tak ada kaitan. Dah yang kata kena begini ni apa cerita pula? Nabi pun tak sebut begitu. Nabi awal-awal ni, Nabi dalam hidup Nabi ni, gerhana berlaku sekali. 63 tahun umur Nabi tu sekali berlaku, dan itu Nabi tunjuk. Sebab apa Nabi potong cepat-cepat ni? Nabi naik atas mimbar, Nabi terus kerak. Kerana bahaya bid'ah. Bahaya ya, perkara karut marut yang orang-orang jahiliah dulu suka mengaitkan. Sebab dulu orang jahiliah dia suka. Orang Arab jahiliah dulu dia suka menenung nasib contohnya. Menenung nasib tu orang Arab dulu memang popular. Kita masyarakat Melayu ni dulu, sebelum Islam dulu, kita ni animisme, kemudian datang Hinduism, Buddhism. Sebab tu kita tengok dalam masyarakat kita ni, sekarang tak ada dah, jarang berlaku lah, tapi masih ada, bukan kata tak ada, masih ada lagi ya, animisme tu masih. Sebab sewaktu berlakunya peristiwa ini, gerhana ini, putera baginda yang bernama Ibrahim telah meninggal dunia. Jadi ada cakap-cakap lah di kalangan orang-orang Arab ni, dia kata meninggalnya Ibrahim ini
maka terjadinya gerhana. Lalu Nabi perbetul selalu. Nabi naik atas mimbar, Nabi perbetul, Nabi kerat, supaya dia tidak menjadi barah kepada umat Islam selepas Nabi tak ada lagi nanti. Ini bukan cerita saja-saja tentang dulu zaman saya budak-budak dulu, tahun 80-an dulu lah. Saya budak dulu di kampung saya di Marang, Terengganu dulu. Kalau berlaku gerhana ni, orang bukan nak pergi masjid, bukan nak pergi surau, dia sibuk nak pergi cari rotan dalam hutan. Rotan tu, kita panggil rotan ni dulu, kalau di kampung saya tu, dia belah rotan tu, dia boleh buat jahit apa, atak nipah tu, pohon rumbia tu, daun rumbia tu kan dia buat apa ni, atap rumah tu. Apa nama ni, setiap rumah di kampung saya tu mesti ada. Pergilah hintai tengok, sebab kita zaman budak ni selalu pergi rumah ni kan, rumah-rumah jiran tu macam rumah kita, masuk dalam rumah begitu je masa tu. Kita tengoknya di lambur rumah, di belakang dapur, di atas pagar dia akan letak ya rotan-rotan. Dan mereka bila berlaku gerhana ini, mereka akan mencari pohon-pohon kayu. Pohon-pohon kayu yang tak mahu berbuah ni. Pohon-pohon yang bernilai tinggilah ya, macam pohon kelapa, pohon cempedak masa tu kan. Dia akan takik keliling pohon tu. Dulu saya dengar orang tua-tua ni buat. Ya, dia ikat dengan dawa tadi, dia ikat dan dia akan taji dan dia akan bercakap dengan pohon tu. Adalah mentera-mentera dia, Syekh Pak Ali Khamak, Datuk Laki, Datuk Puan sebelah ibu sebelah bapa. Dia ada mentera dia tu. Kemudian dia akan sebut, kalau kamu tak berbuah lagi, aku tebang, dia kata. Lepas tu apa berlaku tuan-tuan? Berbuah sungguh. Saya pernah tengok pohon belakang rumah saya tu, pohon cempedak tu, bukan saja atas batang tu, batang tak nampak, batang lah buah penuh kan, atas akar dia tu, akar tu 5 meter tu penuh dengan buah, sampai kita tak makan pun buah tu, biar begitu je, terlalu banyak. Jadi orang kampung dia percaya, dia kata sungguh, dia kata kerana ni gerhana ni lebat buah. Mereka tak tahu bahawa itu adalah istidraj. Allah buat gitu nak menyesatkan mereka lagi. Sedangkan yang Nabi SAW ajar ni, kita bimbang ni, hari ni pun kita tengok sebahagian besar masyarakat Islam pun masih lagi terikut-ikutnya dengan benda-benda seperti ni. Suka sangatnya benda-benda mistik. Malah dalam perbahasan di media sosial ni, saya jawab juga. Tapi sebelum saya jawab tu, saya buat rujukan dululah. Kita di universiti ni, kita ada kemudahan sikit untuk kita akses. Sebab UTM ni dia university research kan, research university ni, jadi kita banyak boleh akses dengan rakan-rakan luar negara tu, kita boleh masuk library dia sebagainya kan. Tanpa kita pergi ke sana, kita akses, boleh tengok maklumat-maklumat itu. Perbahasan di media sosial ini, mereka mengatakan mereka kata bahawa tsunami yang berlaku di Jepun ya, pada tahun 2011 dulu ya, di Fukushima tu yang berlaku tu, mereka kata ini daripada fenomena blue moon, dia kata. Dan juga mereka mengaitkan dengan gempa bumi di New Zealand dan juga tsunami Aceh pada tahun 2004. Berdasarkan pada fakta yang saya telah buat rujukan ni, sebenarnya tak ada kaitan pun dengan supermoon tu. Sebenarnya yang berlaku gempa bumi ni berlaku akibat gelinciran kerak bumi. Sebab kerak bumi kita ni dia berubah-ubah. Kerana ada arus pergerakan mantle bumi tu, dia menyebabkan kerak bumi ni dia akan bergerak. Tempat-tempat yang plat-plat tektonik yang tidak stabil tu, dia akan gelincir lah. Dia berlanggar tu. Ya, dia berlanggar tu, sebab tu yang jadi banjaran-banjaran tu, tuan-tuan tengok bila langgar tu dia akan naik tu, dia jadi tapi memakan masa jutaan tahun lah. Jadi kalaulah gelinciran ni berlaku di bawah laut, pada 9 skala Richter, dia boleh mencetuskan tsunami, di mana boleh menyebabkan ombak setinggi 30 meter.
Yang berlaku di Aceh dulu tu 9 skala Richter itu memanglah menyebabkan kematian yang begitu banyak ya. Orang tak jangka pun. Ya, betapa dahsyatnya ya datang tsunami. Dia tak ada hubungan dengan bulan. Ya, bulan ni memang ada pengaruh dia. Dia pengaruh bulan ni terhadap bumi ni dari segi pasang surut saja. Ya, pasang surut ni bila berlaku air pasang tu kenapa disuruh air tu hilang tu kerana pengaruh planet tu, pengaruh bulan itu. Allah Subhanahu Wa Taala buat aturan begitu. Bulan mengorbit bumi tu ada baik dia. Kerana kalau tidak ada pasang surut, tidak ada arus bulan, tidak ada berlaku integrasi graviti tu, tidak akan ada arus air laut. Kalau tak ada arus air laut, apa berlaku kepada laut? Akan berlaku kemusnahan ekosistem. Sebab di laut ini dia ada satu permukaan yang dipanggil zone photic. Cahaya matahari boleh masuk. Dan di situ akan berlaku proses kitaran antara nutrien dengan plankton tu. Dia akan menghasilkan satu tenaga lah, rantaian di situ. Dan nutrien ni sampai satu masa dia akan turun ke dasar laut dan dia akan dikitar oleh arus laut. Arus laut tu mengitar semula nutrien itu yang menjadikan proses kitaran tu berterusan. Jadi kalaulah tak berlaku itu, nutrien itu tidak dikitar oleh arus laut itu, plankton akan mati. Dan apabila plankton mati, maka seluruh rantaian laut akan mati, termasuk manusia di muka bumi itu. Jadi kalau kata pengaruh pasang surut itu betul, ia berkait dengan bulan. Tetapi gempa bumi dan juga hujan lebat yang berlaku pada Disember itu adalah pertembungan arus sejuk dan arus panas daripada Siberia dengan Australia ya. Dia tembung situ dan jadilah kawasan yang tidak stabil di Filipina itu menyebabkan taufan. Kita menerima tempias dengan kadar awan yang banyak itu menghasilkan hujan yang banyak. Jadi yang berlaku di Selangor baru ni, hujan yang luar biasa itu bukan fenomena blue moon ataupun super moon, tetapi dikaitkan dengan pertembungan arus sejuk dengan arus panas. Sebenarnya tuan-tuan, bagaimanakah Al-Quran ini membimbing kita dari sudut Islam, dari sudut syariat Islam, bagaimanakah cara yang betul kita nak menanggani dia perkara-perkara seumpama ini. Kerana Al-Quran ini adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Malah Al-Quran sendiri boleh di dalamnya ada, ya, di dalam Al-Quran itu kalau kita gali, kita tadabbur Al-Quran itu, kita akan menemui banyak fakta-fakta berkaitan dengan sains. Malahan Al-Quran lah yang memperbetulkan kesilapan-kesilapan dalam Alkitab. Kerana Alkitab Bible itu telah dimanipulasi oleh tangan-tangan manusia, maka dia akan berlaku kecacatan di situ. Al-Quran memperbetulkan. Misalnya The Book of Genesis pada chapter 1 ayat 16 hingga 19 menyatakan bahawa Bible menyatakan bahawa bulan mempunyai cahayanya sendiri. Itu fakta dalam Bible. Tapi Al-Quran memperbetulkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahawa cahaya bulan itu dari sumber yang lain. Al-Quran kata cahaya bulan itu datang daripada matahari, daripada sumber yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Jadi sebenarnya tuan-tuan, dari perspektif Islam ni, apakah tujuan Allah tunjuk ni? Supermoon, blue moon, meteor Gemini, gerhana matahari, gerhana bulan ni apa sebenarnya fenomena ini, dan bagaimana kita tanggani dari sudut syariat Islam? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan
fenomena-fenomena seperti ini tujuannya Allah nak tunjuk betapa berkuasanya Allah. Itu tujuan Allah buat. Allah nak tunjukkan kebesaran dia, Allah nak tunjukkan keagungan dia. Bagi orang-orang yang berfikir, kalau kita tengok ni meteor Gemini, supermoon ni, kita akan berfikir, kita akan menggali hikmah, menggali knowledge tu. Kita boleh bayangkan bahawa dunia yang kecil ni, dunia ni maknanya seluruh planet dan sistem lah. Bukan dunia maksudnya bumi ni saja. Dunia ni maksudnya alam dunia. Kita berada di satu planet yang kita sebut bumi ni, dan ada planet-planet lain yang mengorbit matahari. Ya, dia orbit matahari. Dan ini dinamakan satu sistem suria. Malah yang mengejutkan kita, selepas adanya kemajuan sains teknologi ini, kita boleh lihat, ya, sistem suria lain. Sehingga ada, katakanlah matahari sebesar cawang ini, ada lagi matahari ataupun bintang lain yang besarnya sama besar dengan daerah ataupun Mukim Hulu Kelang ni. Mukim Hulu Kelang ni ada lebih besar lagi. Matahari baru besar ni. Malah ada planet-planet yang mengorbit matahari-matahari lain itu lebih besar daripada matahari kita. Dan semua itu terhimpun, sistem-sistem suria yang terhimpun dalam satu gugusan sistem solar yang kita nama sebagai galaksi. Dan galaksi ini jumlahnya trilion-trilion dalam satu universe. Dan galaksi yang terdekat dengan galaksi kita, Milky Way ni, yang terdekat ini, galaksi Andromeda yang dekat dengan kita ini, jarak perjalanan untuk sampai ke sana memakan masa bilion tahun perjalanan cahaya. Tak kira dah, kilometer tak guna dah. Tak cukup nak kira ni. Guna cahaya matahari ukuran dia. Satu saat perjalanan cahaya itu menyamai perjalanan daripada bumi ke bulan. Lebih kurang 300,000 kilometer jarak dia, satu saat. Maknanya kalau kita ada sebuah kenderaan yang boleh bergerak selaju cahaya, kita boleh pergi ke bulan satu saat, kita boleh balik satu saat. 2 saat saja pergi, balik. Kalaulah ya ada satu kuasa, ya, kuasa yang luar biasa, ya, katakanlah pengurusi kita ni, kita hantar ke planet ke galaksi Andromeda. Walaupun ada satu kenderaan yang berkelajuan cahaya, tak boleh balik dah ke sini. Sebab apa? Dengan kenderaan selaju cahaya tu pun memakan masa bilion tahun perjalanan cahaya nak sampai. Sedangkan umur kita ni hanyalah, umat Muhammad ini, Nabi Muhammad ini hanyalah 60 ke 70 tahun saja. Dan kita bayangkan di dalam alam dunia ini mengandungi trilion-trilion universe. Itu semua tu hanyalah satu titik lautan. Tuan-tuan pergi ke laut tu, juluk jari, tarik, jatuh setitik air. Itulah yang kita sebut tadi. Sedangkan alam akhirat itu lebih luas. Tidak terperi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah fenomena ini ditunjukkan. Tujuan Allah menunjukkan fenomena ini kepada kita supaya kita ini semakin dekat dengan Allah. Hebatnya Allah menciptakan, luar biasanya ciptaannya, kita dekat dengan Allah. Maka apabila kita dekat dengan Allah, maka semakin kita mengagung-agungkan Allah. Jadi kita kesal kadang-kadang kita tengok, ya. Kita tengok masyarakat kita bila menyambut, bila datangnya gerhana ni, bulan Jun ni datang gerhana bulan. Dan sekarang gerhana, tuan-tuan, berlaku lebih kerap, tidak seperti dulu. Kerap, dalam setahun 3-4 kali berlaku gerhana. Dan gerhana ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tanda-tanda kiamat. Sebab tu Nabi SAW berlaku peristiwa ni, Nabi
Nabi menunjukkan rasa ketakutan yang seakan-akan kiamat sudah berada di depan mata. Tapi orang awam hari ni berlaku gerhana steady je, dia pergi kat padang, bawa teleskop, dia teropong dan menjadi seolah-olah jadi satu pesta pula. Bukan itu yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Ya, Nabi tak buat begitu. Ya, di dalam satu hadis, sahabat Nabi Abu Musa menceritakan saat itu terjadi gerhana matahari dan Nabi segera bangkit, takut bahawasanya itulah saatnya kiamat. Baginda pergi ke masjid dan melakukan solat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang panjang yang tidak pernah aku melihat baginda lakukan seperti itu sebelumnya. Kemudian baginda berkata, tanda-tanda yang diberikan Allah ini tidaklah terjadi akibat kelahiran maupun kematian seseorang. Akan tetapi Allah membuatkan hamba-hambanya merasa takut dengan gerhana itu. Maka apabila kalian melihatnya, ingatlah Allah, serulah dia dan mohonlah pengampunannya. Jadi kalau jadi blue moon, super moon ni, gerhana ni, kembalilah kepada Allah. Rasulullah kata, serulah Allah, ingatlah Allah dan mohonkanlah pengampunan daripadanya. Itu yang Nabi suruh. Bukan begitu teropong ramai-ramai di tengah padang, kemudian ada pula mari jual kacang putih pula, sepat lagi jadi pasar malam pula. Adakah itu yang dianjurkan oleh agama yang maha suci? Dan Nabi adalah orang yang paling memahami Al-Quran. Sebab tu Imam Nawawi kata, kenapa Rasulullah takut bila berlaku fenomena-fenomena seperti ini? Kerana Nabi memahami maksud Al-Quran lebih daripada kita manusia biasa, terutama di akhir zaman ini. Bila Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, fa iza barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak, yakni ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Cuba tuan-tuan perhatikan dua ayat terakhir ni. Imam Nawawi kata, inilah sebabnya Nabi rasa takut. Wa khasafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Saya sebut awal tadi, bila tiga planet ini, matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Apabila bulan berada di tengah, maka yang hilang adalah cahaya matahari. Apabila bumi berada di tengah, yang hilang adalah cahaya bulan. Wa khasafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, itu maksudnya gerhana. Gerhana bulan. Dan matahari dan bulan dikumpulkan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan dikumpulkan itu maksudnya gerhana. Sebab bulan, bumi dan matahari berada dalam satu garis lurus. Itu maksud dikumpulkan. Macam kita kat sekolah, cikgu ni bila dia nak kumpul anak murid ni, dia akan buat barisan. Datang berbaris, datang mengumpulkan. Tentera pun begitu. Dipanggil, mereka datang berbaris. Itu maksudnya mengumpulkan. Maka Al-Quran membimbing manusia. Dalam surah Al-Fussilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menunjuk, tujuan Allah menunjukkan fenomena ini. Allah jelaskan kenapa Allah tunjukkan gerhana, blue moon, super moon. Kenapa Allah tunjukkan ini? Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan matahari, dan Allah menciptakan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, maka janganlah kalian menyembah kepada matahari
menyembah kepada bulan, tetapi sembahlah kepada Allah. Kita bagi lalu azan, betul? Teruskan. Tuan-tuan, ayat ni Allah kata ni, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar, maka janganlah kalian menyembah kepada matahari. Maksudnya apa? Berlaku gerhana ni, orang buat benda lain. Pergi kat dahang pokok, sebab percaya bahawa matahari itu mempunyai kuasa. Gerhana bulan itu mempunyai kuasa. Menyembah pada benda tu betul. Bila buat tu, maksudnya tu kita percaya kekuasaan matahari dan kekuasaan bulan. Allah kata janganlah kalian menyembah kepada matahari. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Menyembah kepada bulan. Tetapi Allah kata sembahlah kepada Allah allazi khalaqahunna, yang telah menciptakan ciptaannya. Itu benda semua tu Allah yang cipta. In kuntum iyyahu ta'budun, Allah kata jika kalian betul-betul hanya beribadah kepada Allah. Selanjutnya dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, Allah kata la ayat, ada tanda-tanda kebesaran ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah ini bagi siapa? Allah kata liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Siapakah orang-orang yang pintar ini menurut Allah di dalam Al-Quran ni? Adakah orang pintar ni profesor-profesor tu, ya, doktor-doktor pakar tu ke, ya, engineer yang boleh membuat binaan macam-macam tu? Bukan. Tetapi yang Allah sebut dalam Quran ini, ulul albab itu adalah allazina ya'kurunallaha qiyaman. Ulul albab itu adalah orang-orang yang sentiasa mengingati Allah. Orang-orang yang mengingati Allah ni tak kira siapalah. Walaupun dia tu pendatang tanpa izin, kat Melalang pun tak ada, mari menumpang kerja tempat kita ni kan. Tetapi bila dia sentiasa mengingati Allah, maka dia tergolong di kalangan orang-orang yang pintar. Ya, ulul albab adalah orang-orang yang sentiasa mengingati Allah. Di saat mereka berdiri, wa qu'udan, dalam posisi duduk, wa ala junubihim, dan dalam posisi berbaring, mereka juga mengingati Tuhan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka sentiasa merenung ciptaan-ciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi, dan mereka selalu mengatakan, mereka membasahi lidah mereka, mereka membasahi mulut mereka dengan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, engkau tidaklah menciptakan semua ini secara sia-sia. Subhana wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab-Mu ya Allah, daripada api neraka. Inilah orang-orang yang disebut ulul albab, yakni orang-orang yang cerdas. Apabila mereka melihat fenomena kejadian di alam semesta, mereka mengambil ibrah, berfikir sampai kepada rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi Islam gitulah. Sisi Islam ni, kalau berlaku benda-benda macam tu, kita tak perlu takut pada benda tu, tetapi kita takut kepada Allah. Tapi terbalik, hari ni orang takut pada fenomena itu. Malah mereka telah membuat dakwa-dakwi, kononnya benda-benda ni akan menyebabkan berlaku demikian, berlaku demikian. Seolah-olah mereka membilang hari bilakah terjadinya kemusnahan ni. Sebab tu kita dengar ya, di media-media sosial ni, kadang-kadang tuan-tuan, bahayanya
di media-media sosial ni ada dakwaan-dakwaan yang saya tengok terlalu, mereka tak ada rujukan pun, mereka baca internet ni. Jadi bila baca internet tu memang masalah lah. Sepatutnya mereka rujuk kepada sumber-sumber yang asal. Ya, kalau mereka buat dakwaan ni, mereka petik sana sini. Ya, dan mereka tulis macam-macam teori. Ya, hari ni banyaklah teori, malah ada yang mengatakan hari ni kepada orang-orang yang nak mengangkat bangsa Melayu ni. Bangsa Melayu ni nak diangkat tinggi-tinggi ni, kononnya orang Melayu ni berasal daripada satu dari puak Bani Israel yang hilang. Sebab itu sekali nak mengait kita dengan orang Yahudi. Yahudi dengan kita ni jauh. Tak percaya je ukur hidung kita dengan hidung orang Yahudi. Lain daripada klan yang lain. Jadi dakwaan tu lemah sangat. Lepas tu dia katakan pula ada dalam kitab tu, ada kitab ni. Orang yang tak faham dia percaya. Lepas tu mengaitkan orang Melayu ni dengan suku Yahudi hebat-hebat. Kumpulan apa? Manasseh. Kumpulan hebat tu. Manasseh. Dalil dia dekat Negeri Sembilan ada tempat nama Juasih. Jadi Juasih dengan Manasseh tu dekat-dekat dia kata. Lemah dakwaan tu. Hipotesis yang tidak begitu kuat. Perlu dibuktikan dengan fakta. Ada yang menyatakan bahawa Nabi Ibrahim ada isteri yang ketiga namanya Keturah. Dia kata tu dia pernah lagi tak baca kitab-kitab Mesoretik. Kena baca dulu kitab-kitab perjanjian lama dan kitab-kitab Mesoretik. Keturah itu nama kedua bagi Sarah. Maknanya dalam sumber Yahudi, sumber Ahlul Kitab, Keturah tu adalah Sarah, nama yang lain. Tapi ada orang dakwa dia kata ini daripada Keturah tu datangnya keturunan yang di Asia Tenggara ni. Dia kata begitu, yang macam-macam. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, berbalik kepada masalah di media sosial ni, kita menyarankan supaya hentikan ya perkara-perkara seperti ini sebab cukup bahaya. Sebab masyarakat Islam di luar sana cukup rapuh sebab pemahamannya sangat sedikit. Bila digembar-gembur sikit semua percaya. Semua takut. Saya banyak dapat WhatsApp lah. Orang tanya, betul ke Ustaz? Jadi gini, betul ke Ustaz ni? Nak kiamat tahun 2025 betul ke? Ya Allah. Kiamat ni memang akan berlaku pada hari Jumaat. Tapi bila kita tak tahu. Jadi yang kita sibuk bilang hari untuk kiamat ni sebab apa? Tak perlu kira lah. Tak perlu tunggu kita buat kerja kita. Sebab kalau kita bilang hari 2025 berlaku kiamat, 28 dia tanya pula tak sempat nak kahwin dia kata. 25 nak umur baru 17 tahun dia kata. 2025 nak kiamat dah. Tak sempat nak kahwin dia kata. Ada kacau tu. Begitu. Cuma kita beritahu kiamat ni lambat lagi. Sebab apa? Imam Mahdi tak turun lagi, Nabi Isa tak turun lagi. Memang tanda-tanda awal, tanda-tanda kecil itu sudah ada. Ya, tapi tanda-tanda besar tu yang belum lagi. Jadi kita sebagai umat Islam ni fokuslah kita kepada ibadah, tanggungjawab kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar tu tazkirah pada malam ini. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.